belakang. Bismillah. Angkat awak sikit. Ya, ni angkat sikit. Angkat. Allah. Baik salam. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha biaqi azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa alihi washabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hafaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alhum minas salihin birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Sampai mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tak belajar muka surat berapa? Ya, 48 40. Bismillahirrahmanirrahim. 44. 44. Huraian perkara-perkara yang menyempurnakan sembahyang. Betul? Itu hari kita dah terangkan sembahyang ni beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang didahului dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan assalamualaikum. Tu sembahyang faham? Dalam sembahyang ni ada benda yang fardu, iaitu benda yang wajib. Kalau kita tak buat tak sah, kalau kita tinggalkan berdosa. Fardu ni mesti buat. Kalau tak buat, amalan tu tak diterima, batal. Faham? Dalam sembahyang ni juga ada beberapa perkara yang sunat. Dengar baik-baik, dengar dulu cerita sunat. Apa mana sunat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu sunat. Lebih-lebih lagi dengan lama masa. Contohnya membaca surah. Kita sembahyang 50 tahun tak pernah baca surah. Kita dah belajar punya besar pahala satu huruf 25. Menyesal tak tu? Rasa rugi tak tu? Lagi lama masa lagi rugi. Yang lama tak dapat air kopi Kia. Siapa ni Kia? Ya tak? Dah tutup ni tak nampak. Dulu marah orang pakai purdah. Padan muka sekarang. Muka kena pakai jantan pun kena pakai purdah. Baru tahu dia. Dulu orang perempuan pakai purdah marah. Kau tu kongkong. Sekarang padan muka dia. Baik. Yang fardu ni ada yang sunat pun. Yang sunat ni terbagi dua. Dengar baik-baik ni. Satu sunat hayat, yang kedua sunat ab'ad. Belum belajar lagi kan? Sunat hayat ni sunat yang ringan.
pada pandangan dan ringan pada perbuatan. Seperti kita membaca surah, tu ringan lah. Mana kalau tak baca pun tak ada beberapa tekelan lah, tak beberapa ganjil kalau tak baca surah. Itu sunat. Baca tasbih dalam rokok, dalam sujud, itu sunat. Benda yang sunat yang ringan ni, hayat ni, boleh kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa. Faham? Tapi tidak dituntut dijabarkan dengan sujud sahwi. Kalau benda yang sunat ni kita tinggalkan, sunat yang kecil ni, hayat ni, tak disunat, tak dituntut untuk dijabarkan dengan sujud sahwi. Tahu sujud sahwi? Sujud sahwi ni maknanya 2 kali sujud. Dengar? 2 kali sujud sebelum salam, selepas tasyahud akhir, selepas salawat atas Nabi. Dengan sebab kata kita tertinggalkan kunut. Kunut tu sunat abad. Kita tinggal baca kunut subuh, kena sujud sahwi. Dah rakaat yang kedua dah terakhir, lepas Hamidul Majid, niat aku nak sujud sahwi kerana meninggalkan kunut. Sujud 2 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Lepas tu bangun, duduk, Rabbi firli warhamni, macam biasa. Lepas tu sujud sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sunat kita baca tu. Kalau tak baca subhana man la yanamu pun sah juga, asal sujud. Boleh kita ganti dengan subhana rabbiyal a'la pun tak mengapa. Mana yang kita tahulah. Tapi elok mesti dengan doa sahwi, subhana maha suci Allah yang tidak lalai dan tidak tidur. Kita kadang-kadang tengah sembahyang tidur. Lalai, banyak orang lalai, tidur, lentum jatuh tidur kat masjid. Sembahyang Jumaat, imam tu panjang baca sabihis pula. Dia tengok bergoyang, rupanya lama-lama lentum ke depan, melenting orang ke depan. Nasib baik yang depan tu gemuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Hari ni? Ya, sehari ya. Hari Senin malam Selasa ni okey Minggu ketiga ke? Belum tak? Bulan. Bukan minggu ketiga tu cikgu, tu minggu kedua tak? Salah saya dah minggu ketiga. Nanti saya tengok balik, nanti saya telefon. Tengokkan balik. Ya. Salah. Okey, insyaAllah. Okey. Salam. Pengurusi ni minggu ketiga, kedua selalu terlupa. Kita yang susah. Sampai jauh tu. Datang dua-dua ustaz datang. Dia kata minggu ni ustaz punya ustaz. Dia cakap tengok punya minggu ketiga. Saya minggu keempat. Dah bertemu dengan ustaz tu. Aku pun tak nampak ustaz tu. Tengah ngajar pun nampak. Atak aku nak turun tak lagi. Ustaz tu bagus pula dia tunggulah sampai habis. Jadi itu dia sujud sawi. Maka pahala yang kurang baca kunut tadi dijabarkan. Boleh faham tak? Boleh ni. Nanti kita lakonkan sujud sawi. Kalau tak lakon tak jadi ni. Belajar dulu besok kita lakonkan baru nampak mana rupa sujud sawi. Sunat yang hayat, sunat yang abad, yang berat ada 8 tu. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja kena sujud sawi. Kalau sunat yang ringan tidak. Sunat yang ringan ni ada 28 perkara. Banyak tu. Baca doa iftitah. Kalau kita tinggal tak baca doa iftitah, tak kena sujud sawi. Tapi tak dapat pahala. Faham ya? Sebab tu dia kata ni, kita belajar main, orang yang nak mengerjakan semayang mesti mengerjakan 12 perkara supaya mendapat pahala. Jadi sekarang kita tengok muka surat apa tadi? 43 huraian perkara-perkara yang menyempurnakan semayang. Jadi semayang nak sempurna, satu, sempurnakan rukun dia, perbuatan dan bacaan kena betul. Sempurna bukan Fatihah daripada bismillah sampai lin, habis dah bacaan pun kena tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Itu tak sempurna. Tak boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walaupun sunat kena betul. Lebih pilih warna ni jemput ni masuk ni warna ni Allahu akbar. Tak nampak habis sampai 8 tapi tak sempurna. Sempurnakan betul-betul.
Kerana orang kena buat sunat, walaupun sunat kena buat betul-betul. Kerana yang sunat ni merupakan adab-adab dalam sembahyang dengan Allah. Kalau kita hanya menyempurnakan yang wajib saja, kurang adab. Macam awak dengan suami lah, balik awak sambut Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata awak sambut muncul. Sambut bini-bini, laki-laki, tapi kurang adab. Adab dia senyum, bedak sikit pula, gincu sikit, yang suami sukalah, minyak wangi sikit. Ini buka pintu Assalamualaikum, bau ketiak macam. Itu contoh tadi. Yang sunat ni menghiburkan hati suami. Sunat dia juga menghiburkan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Allah beri markah sembahyang kita orang yang beradab. Oi, faham Cuma laki kau tak cakap, kau tak beradab, aduh basi meleleh. Laki kau segan nak cakap. Buka pintu Assalamualaikum, kau tak beradab, ketiak melantung baru. Dia tak cakap. Cuma dia itu dia. Cuba wangi dia. Sedap walaupun sedap. Contohlah. Itu juga kita minta, kita baca kalau dengan suami, bang tak boleh RM20, nak beli ayam, nak beli kambing, nak beli sayur, nak beli benda kau ni lah. Dalam malam kau dengar lah. Dengar apa malam. Cuba kita betul-betul senyum, bang, minta duit RM20 bang. Nak beli ayam sekor, nak beli sayur sikit, nak beli lada, nak beli ikan kering sikit, ni hari mak nak datang. Awak ni RM20 takkan cukup, ambil 40. Macam tu tak? Ini babang tak ada RM20 nak beli ayam, nak beli ikan pening, dah sampai. Itu menyempurnakan tadi. Yang sunat tu, beradab cakap tu sunat. Jadi eloklah, cepat dapat balasan. Sebab tu orang sembahyang besok kita akan belajar ada 3 karamah orang yang sembahyang. 3 kemuliaan yang Allah sediakan bagi orang yang sembahyang. Itu yang kita nak tu. Kerana karamah ni boleh menunjukkan kita jalan yang betul, membetulkan kita jalan yang salah. Itu karamah. Besok kita belajar karamah orang yang sembahyang ada sebelah ni. Jadi huraian perkara-perkara yang menggunakan sembahyang, satu ilmu. Ni dia punya huraian dia. Ada 13, ini satu persatu lagi. Betul situ. Ilmu artinya hendaklah yang semua itu tahu yang mana fardu dan yang mana sunat dalam sembahyang. Kalau kita tak tahu mana fardu mana sunat, ulama mengatakan tak sah sembahyang kita. Tapi sekurang-kurang kita mesti tahu dalam sembahyang fardu ni ada yang fardu, ada yang sunat. Walaupun kita tak dapat selesaikan satu persatu tak apa, tapi kita tahu ada yang fardu, ada yang sunat. Yang paling afdal yang sunat tu kita tahu, yang fardu pun kita tahu. Contoh, baca surah apa hukum? Sunat. Baca doa iftitah, sunat. Baca Fatihah, baca subhanallahil azimi wa bihamdi, sunat. Dah tahu dah tu. Assalamualaikum, Allahu akbar, wajib. Faham Jadi sekurang-kurang tu macam tu dah okey lah. Tu dah mudah ilmu. Kalau tak tahu sembahyang mana fardu mana sunat, entah rokok aku rokok, itu tak ada ilmu. Apabila tak ada ilmu, tak sempurna dia punya amal. Apabila tak sempurna, tak dapat markah. Jawab tak sempurna, dapat markah macam mana? Masak tak sempurna, garam tak ada. Garam tak ada, buat air gula tak ada, hendak orang minum? Tak ada. Orang kencing manis pun sesekali hendak manis. Bertahun-tahun tak ada gula, mana boleh? Yang kedua, orang yang sembahyang itu mesti mengetahui juga yang mana fardu, yang mana sunat dalam uduknya. Pada uduk. Uduk mana uduk? Cahaya. Iaitu air sembahyang kita ni besok bercahaya di dalam kubur, bercahaya di padang mahsyar. Itu dia, cahaya uduk. Daun, cahaya Jadi kita tahu mana fardu, mana sunat pula dalam masa mengambil air sembahyang. Basuh muka apa hukum? Fardu, wajib. Kalau tinggalkan tak sah. Basuh tangan, basuh kaki, basuh kepala ke menyapu kepala? Menyapu kepala. Tapi yang kita sapu tu kepala ke rambut? Ni rambut. Tak ada cakap menyapu rambut, menyapu kepala. Ambil air tekan sapu. Ini dia mengetuk kepala. Ambil sembahyang mengetuk kepala.
Ada tak benda tu? Setengah batu tu. Padahal dalam rukun wudu tu menyapu kepala. Apa dalil menyapu kepala? Bukan menyapu rambut. Orang yang botak pun dia kena sapu kepala dia. Faham tak tu? Itu dia maknanya kita faham lah tu. Ini dia tak faham, dia mengetuk kepala. Mak nyapu kepala ke ngetuk kepala? Ngetuk kepala. Tak sah lah betul. Tapi kau nak kira betul lah. Tapi kita tak ada niat nak ngetuk kepala. Tapi cara tu macam ngetuk kepala. Kelepak-kelepuk. Walaupun sunat dengan beradab. Yang melampau sangat. Macam kita sunat, bang, minta duit RM1. Itu dah pampau kepala dah. Itu dah melampau sangat. Kena peraturan dia lah. Khairul umur awsatuha. Contohlah. Jadi basuh tangan hingga ke siku. Kalau sampai ketiak, dia ada dia round sampai ketiak. Ini air ni. Kembali pula balik semula. Jadi air ketiak campur balik semula. Nak basuh ketiak sebelum wuduk, basuh lah tu betul. Ini masa wuduk lah, lepas. Betul lagi. Gurrah takjil sikit saja, jangan sampai melampau. Kalau air tu pahit, ni ke bawah. Kalau kita dirus pada siku ke bawah. Itu cara dia. Ni tangan panjang, kolah air penuh, main hayun dia dalam kolah. Sah juga. Tapi kalau boleh cedok, angkat itu. Salah. Faham ya? Baik. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, apa hukum? Awak ambil wuduk dua-dua tangan kan? Yang mana dulu? Kanan. Tu sunat. Kalau dulu yang kiri, sah tak wuduk? Sah, tapi makruh. Faham tak? Tak elok. Dulukan yang kanan. Kerana yang kanan ni memang apa-apa yang beribadat, yang kanan. Kalau berludah, sebelah kiri. Faham tidak? Bersin pun sebelah kiri. Belah kanan. Udukan belah kanan. Kaki kiri ke kanan? Kalau kiri dulu, sah tak sah? Sah tak sah? Sah, tapi dua-dua kanan. Boleh tak boleh? Boleh, tapi dua-dua kaki. Boleh tak boleh? Haram, berlentum jatuh dua-dua. Itu jadi haram pasal jatuh. Kau dua-dua angkat, duduk tak itulah. Contohlah. Baik, basuh telinga kanan dulu ke kiri dulu? Cakap betul. Kanan dulu, makruh. Telinga saing-saing. Tu cara orang berilmu tadi. Ini tak. Tetek bergoyang. Tahu kata orang. Ambil uduk, teranjang lah tu. Baju dalam tak pakai, seluar dalam tak pakai, kain tak pakai, bergoyang tu. Aku tak nampak tapi aku ngagak je. Anak dia ketawa. Dia buat tu. Itulah. Dah tua tak bergoyang lah. Cerita muda-muda. Elok-elok betul-betul elok. Badan tegak dia. Kalau betul-betul pakai air, spestol dia ni masuk dalam lubang. Faham? Luar ni kan ada kan? Ni luar. Goyang. Lepas tu pistol yang angkat pula. Yang dalam pula mainkan dalam. Saing macam tu. Sebab tu orang yang degil kadang-kadang tiap sekali tak nyaut, dua kali tak nyaut pasal uduk dia tak betul. Oh mah. Tak dengar. Degil. Jadi ambil uduk ni kena belajar lah. Bukan saya kata awak tak faham. Kita belajar supaya dah tua ni amalan kita elok di depan Allah Ta'ala. Faham tidak? Saya dulu bujang-bujang, dah tua pun juga, dah jadi ustaz pun. Kadang sembahyang seluar dalam pun tak pakai. Kain selai pun pernah ikat atas pusat, sah juga. Adab tu tak beradab nama dia. Sekali dah baca, tak bagus macam tu. Contohlah, itu sebab jangan marahlah. Jadi kerana yang demikian itu adalah syarat sah wuduk. Nak tahu sunat mana yang sunat, mana wajib, syarat sahnya air sembahyang. Allahu Akbar. Nabi kita Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi naik Isra' Mi'raj,
Nabi nampak kelibat dia. Bunyi selipar dia, kelopak-kelopik. Macam malaikat siapa tu? Itu adalah Bilal bin Rabah. Allah angkat derajat dia ke atas. Selain Nabi nampak imbasan Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Bilal. Lepas Isra Mi'raj balik, Nabi tanya Bilal, mesti aku nak tanya kau, apa amalan yang kau buat, Bilal? Kenapa Rasulullah? Kau cakap, amalan apa yang kau buat yang berkekalan, yang sempurna? Dia kata, aku sentiasa mengekalkan wuduk ya Rasulullah, dan mengambil wuduk yang sempurna, dan aku tak tinggal membaca doa selepas berwuduk. Kita wuduk betul, doa tak baca. Mana rupa doa lepas air sembahyang? Cuba baca. Doa selepas wuduk macam mana? Tengok kat tanda dekat itu. Allah? Oh, tak tahu ni. Cuba baca tu. Kau tak ingat cuba ingat. Allahumma rabbana Allah, aku pun tak ingat juga dia. Minat tawabin, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kadang tak ingat lepas wuduk tu, biasa ingat. Lepas wuduk pusing hadap kiblat baca doa ini. Itu sebab kemuliaannya kita ni, itulah dia. Mengekalkan air sembahyang, lepas air sembahyang ada cara ambil air sembahyang dengan betul, kemudian macam selepas wuduk kita baca doa wuduk. Faham baru sempurna wuduk. Sampai baca doa tu sempurna. Apa kalau muda-muda tak buat, tak apalah. Jadi dah tua ni janganlah itu pun tak buat. Tak buat. Jadi itulah. Yang ketiga, ilmu dalam sembahyang ni mengetahui tipu daya syaitan. Mana syaitan ni sengaja nak menipu daya kita. Kadang-kadang dalam sembahyang kita tertinggal jam tangan dekat mana, jam tangan aku ni tadi nak kerja, lupa betul. Tiba-tiba kita sembahyang subuh, hilang ni malam tadi, cari tak jumpa. Tengah sembahyang subuh ingat pula kita, jam tangan, gantung dekat tandas. Masa aku berak semalam sebelit, jadi tak ingat, gantung kat tandas. Balik lepas solat ambil, betul ada. Besok hilang pula gigi batu. Mana gigi batu aku dah hilang, tak ada. Semayang lah. Nanti semayang ingat gigi batu. Dia pun semayang, setan dah tipu dia. Tak dapat pahala pasal semayang dah kerana nak cari gigi, bukan semayang kerana Allah. Setan ni pandai, faham tak? Sebab tu dia ingat. Jadi kalau gitu cari tangkal dia. Tangkal. Tiba saya kurang-kurang membaca a'udzubillahi minasyaitonir, ataupun wa qur rabbi a'udzubika minasyayatin Allahumma inna a'udzubika minasyayatin an yahdurun, ataupun sekali baca la ilaha illallah, jadilah. Ataupun baca bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas dan sebagainya. Jangan tiba-tiba tak tahu baca, letak telefon pakai je usalli, itu ganggu setan orang. Sedangkan dah baca pun setan ganggu. Jadi tahulah. Jadi untuk mengelak ganggu setan kalau semayang awal waktu, semayang pakaian yang sempurna, semayang dalam keadaan beradab, dalam keadaan melaksanakan fardu dan sunatnya dengan betul. InsyaAllah fahamkan makna-makna dia, baca dengan tertib, insyaAllah. Itu pun kadang-kadang khayal juga khayal juga. Syaitan sebab itu lepas semayang buat ba'diyah supaya menutup kekurangan yang kurang dalam semayang. Kita tak dapat 1% semayang ni, masuklah saya. Nabi cakap kita orang semayang tak ada yang dapat 1/1, yang ada 1/6, ada 1/3, tak ada 1/2 pun payah. Yang kita dapat di tanah ulama, yang kita dapat tu, itulah yang kita ingatkan Allah dalam semayang tu, yang dapat markah. Ni kalau ingat cendol, wah, air kopi Kia ingat sedap betul lah tadi. Nampak? Ingatkan air kopi Kia.
Nasib baik tak ingatkan Qiyah. Kalau ingatkan Qiyah lagi hancur. Satu contohlah. Besok kita belajar perkara yang makruh dalam sembahyang pula. Makruh pun jangan buat. Kena buat yang wajib, buat yang sunat. Yang makruh tak elok jangan buat. Makruh ni contoh macam mana? Allah tak suka menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita sembahyang kena pandang tempat sujud. Kalau di Malaysia, kalau di Mekah, mesti sembahyang memandang Kaabah. Walaupun kita duduk mengalah Kaabah, sujud tak boleh lah. Mengalah Kaabah macam mana? Tapi kalau tempat kita ni memandang tempat sujud, dada mengarah ke Kaabah itu saja, ke kiblat. Jangan dekat sini pun dah beli gambar Kaabah besar tampal kat dinding. Sembahyang ada. Makruh. Dengar sikit lalu kat bawah kita sembahyang tepi tingkap macam ni, nak angin berlebus gugur. Tengok durian ke kelapa, durian ke kelapa. Durian musang king pula, babi king bus kelapa ke durian. Tengok Allah kelapa, contohlah. Orang lalu begitu, tu makruh, tak elok. Kalau dada dia berpaling, haram, batal sembahyang. Kepala je makruh. Atau ke atas tengah sembahyang, kipas tak pernah berbunyi pula, nyet, mana takut gugur ke patut. Semua makruh. Itu contoh makruh. Banyak yang makruh dalam sembahyang ni, banyak. Nanti kita belajar. Tadi habis ilmu. Maksud ilmu tu apa? Tahu yang wajib, tahu yang sunat, tahu yang dalam sembahyang dan dalam fardu, mengetahui tipu daya syaitan. Itu mana ada tahu ilmu ni? Dah ada kan? Dah tahu kan sekarang? Dah ada lah. Yang kedua, kesempurnaan uduk itu mesti dikerjakan 3 perkara. Jadi kita nak uduk yang sempurna mesti 3 perkara. Makan yang sempurna ada berapa? Cuba cakap. Makan yang sempurna. Aku buat kerja kahwin. Ustaz Sulaiman kahwin dengan orang Pek Raja ni. Buat kerja kahwin dekat masjid Kenuri. Jamuan kad dia, jamuan nasi pukul 11.30 pagi. Awak pun datang ramai-ramai. Wah, Ustaz Sulaiman ni dah tua kahwin ni mesti sedap ni makan. Makan tengok nasi, tiba nasi berhidang. Saya pun bangun dengan bini saya, jemputlah makan. Awak tengok dia di pasal apa? Ustaz, lauk mana Ustaz? Saya kata saya jemput makan apa tu, jamuan apa tu, tengok kad. Jamuan nasi. Nasi lah. Kau makan tak agak? Pasal tak sempurna. Tapi kalau satu lauk aja, sambal udang, nasi lemak, sempurna tak agak? Tak ada ikan goreng, ayam goreng, tak sempurna tak? Boleh juga makan. Begitulah sembahyang. Kalau sembahyang tak baca surah, boleh juga, tapi tak sempurna. Sambal udang ada, nasi lemak ada, sempurna tak? Air pula tak ada, kurang sempurna tak? Air ada, air setangan pula tak ada. Macam kau beri lelaki kau makan, lauk ada, pinggan ada, air setangan tak ada. Air setangan mana? Macam tak sempurna. Cuba air basuh tangan mula ada. Ya senyalah tu kira ada tu. Ini air setangan pergi kolah, tempat kolah belakang. Dan naik lapor balik. Sempurna, tu kira sempurna. Halo, Assalamualaikum. Ni tepi air. Ya? Ni yang jemput tepi air tu ke? Bukan. Apa ni? Aku jual penapis air pula aku. Faham itu sempurna lah. Jadi uduk nak sempurna mesti ada 3 perkara. 1, sucikan hati daripada sifat khianat, hasad, dengki dan marah. Nampak tak? Ni kita nak ambil uduk, siap tak tegur orang pula. Tak tegur orang sebelah. Kadang tak tegur suami, ambil uduk, apa tu? Ataupun hasad dengki dengan orang. Orang tak tegur orang ni, hati kotor ke hati bersih? Cuba jawab. Fikirlah, kita ni nak sembahyang, nak ngadap Allah, hamba Allah kita buat musuh.
Macam mana kau nak jadikan Ustaz Sulaiman ni, nakkan anak Ustaz Sulaiman, tiba Ustaz Sulaiman kau tak tegur, patut tak patut? Tak patut. Betul tak? Tak patut. Jadi kita, hati kita kotor dengan orang, kotor dengan Nabi, dengan Allah, kemudian khianat pula dalam perkara yang agama tak suka. Macam fikir, hutang beranggur Ustaz Sulaiman 2 tahun tak bayar. Memang aku tak nak bayar, dia rasanya itu khianat. Kalau terlupa tak apa. Ini dia tahu memang dia tak bayar, dia rasa katanya. Itu khianat nama dia. Contoh kau tak ada hutang aku, kalau ada dah aku halalkan siang. Kau hutang aja aku dah halalkan, tapi aku tak cakap. Kan? Supaya nak menyelamatkan kita sama-sama. Tak ada besok amalan kita tergantung dunia dan akhirat. Apa tidak? Kau dengar ni, hutang je lah aku dah halalkan. Tapi ustaz cakap hutang dah halal. Jangan sampai macam tu pula. Itu kalau mati engkau atau aku, kita hutang tak tergantung. Faham tidak? Baik. Hasad, dengki, marah. Kadang masa ambil uduk tu marah. Pernah berlaku tak? Macam mana cara dia? Awak pernah marah tak masa ambil uduk? Kadang laki dia tiap, Assalamualaikum. Oh, tak ambil uduk. Assalamualaikum. Oh, pekat kau tengah ambil uduk ni. Memang laki kau tak dengar. Kau pekat mana? Ambil uduk, mana bercakap? Marah. Itu tak apalah, marah orang. Yang ada marah diri sendiri, mula ambil uduk betul. Siap, lepas keluar semua ambil uduk. Nak pakai baju, kentut. Jadahnya. Itu dah mula marah sikit dia. Jadahnya tu dah. Ambil lagi. Dah ambil semula, dah siap ambil uduk dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Usalli. Kimaknya 2 kali dah kentut. Jadah, malas aku semayang. Dah mula marah dulu. Kalau tidak pun alhamdulillah, dapat aku ambil uduk lagi. Rupanya di kemar uduk yang kedua tadi, rupanya uduk pertama tadi lupa nak basuh telinga. Uduk yang kedua dapat basuh telinga. Untung tak? Kalau tidak pun membaharukan uduk tu, hukum dia usul, dapat pahala lagi. Setiap perbuatan yang Tuhan suruh dan ada dia punya pahala. Begitulah kita. Marah baik. Jangan begitu juga, jangan ada marah dengan agama. Dengan hukum-hukum Allah jangan marah. Jangan tak bagus. Kedua, mensucikan badan daripada dosa. Macam mana? Sebelum masa ambil uduk tu istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahal azim. Sekurang-kurang masa kita nak ambil uduk. Boleh lah. Ini satu pun tak ada. Sangap komo-komo terus ambil uduk. Boleh, bukan tak boleh, tapi kurang sempurna. Apabila kita beristighfar, maknanya istighfar ni menolong penerimaan ibadat daripada Allah. Jadi istighfar ni menolong menyempurnakan ibadat dan mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Mana kita datang kepada Allah dengan menyucikan daripada dosa badan. Yang ketiga, membasuh uduk dengan sempurna tanpa berlebih-lebihan. Air berlebih-lebihan. Nabi ambil air uduk 1 gelas saja. Jangan berlebih-lebihan. Kita ambil uduk setengah kolah air. Dia main ceres saja. Kalau betul-betul dekat kolah tu, pasang paip, taruh kursi 1, ambil uduk betul-betul. Air tak banyak, jimat air lagi. Ini main diurus je. Air orang kaya, air banyak, tapi makruh. Ataupun berlebih-lebihan pada air, juga berlebih-lebihan pada had anggota yang dibasuh. Kalau kepala tu menyapu kepala, semua dibasuhnya. Memang sunat. Dah ambil basuh kepala, capu kepala, basuh telinga, lepas tu sunat ambil air, itu saja. Air pada tangan, bukan nak ambil gonyok. Itu mendirus kepala nama dia. Baik. Sempurna membasuh anggota uduk dengan sempurna. Dan sempurna had-had dia,
tanpa berlebihan air. Jadi itulah kita lebih sikit pada wuduk ni besok, itulah yang bercahaya pada hari kiamat. Tapi kalau dah lebih melampau, gelap balik semula. Sikit je lebih siku ni kan, sikit lebih 1 inci cukup lah. Dah sampai ketiak kaki kita juga, buku lali lebih atas sikit. Ini sampai ke peha dia basuh lah. Sampai ke peha dia basuhnya. Sekali arung senang kata dia. Itu bab lain. Habis. Dan yang ketiga, kesempurnaan pakaian dengan 3 perkara. Dalam sembahyang ada pakaian tak? Ada. 3 perkara. Pertama, pakaian yang halal. Duit haram jangan beli telkung. Laki awak kena nombor lekor boleh kena telkung, jangan pakai. Telkung curi jangan pakai. Pergi masjid balik kerja, pakai telkung. Sampai rumah terbawa balik pula. Allah. Tak payahlah. Itu lagi curi. Mesti pulang. Faham? Sebab itu dalam masalah pakaian sembahyang ni, orang beri kita sembahyang, kita tak ada kain, tak ada telkung. Satu orang beri kita telkung. Satu orang pinjamkan kita telkung. Yang mana kita kena ambil? Yang beri, yang pinjam. Yang pinjam. Kerana yang pinjam tak ada besar bangkitannya. Yang beri mungkin dia bangkit. Kiyah tu kalau kami tak beri telkung tu tak semayang kata dia. Tak ada. Jadi bangkit. Jadi nak mengelakkan fitnah bangkit tu, kalau pinjam lebih baik daripada beri. Pinjam. Satu, dia pakai yang halal, kita faham lah. Halal ni maknanya sempurna lah. Walaupun halal, tapi kalau nampak peha, nampak kaki, tu kira tak sempurna juga. Halal. Kemudian suci daripada najis yang tidak dimaafkan, seperti darah yang banyak. Awak semayang, bisul awak sikit, darah tak apa. Kali duduk tasyahud akhir, tak perasan, meletup, banyak basah kain telkung. Itu dah kira tidak dimaafkan. Kerana darah yang banyak lagi mengalir. Faham tidak? Kalau setakat darah kudir sikit aja keluar, itu tak apa. Dia tak mengalir. Itu maksud dia banyak. Sucilah daripada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan tak mengapa. Lepas tu kalau tengah semayang tarik cecak jatuh. Perlahan, jentik perlahan. Sekali je. Macam tu. Tertinggal sikit tu tak apa. Yang ketiga, syarat kesempurnaan semayang, pakaian sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bentuk agama. Jadi kalau awak perempuan semayang, pakai seluar dengri, pakai t-shirt dengan ni, faham tak? Pakai scarf, memang tak nampak aurat, sah tak semayang? Sah, tapi tersentil macam tu, nampak alu puntut time dia sujud rokok. Itu pakaian yang tak ikut sunnah. Betul, perempuan ni walaupun dia pakai dalam tak apa, jangan pakai nampak keluar. Faham tidak? Nak merasa pakai seluar jeans yang ketat tu pakailah, tapi belah dalam, belah luar pakai. Begitulah. Kerana perempuan ni kalau dia pakai benda yang sempit, dia boleh menyebabkan orang lain berdosa. Saya kat pasar tu, buah depan saya tu Cina jual sayur. Dia nak milih sayur tu kangkang-kangkang nampak seluar. Pakai seluar sempit, alur bontot dia nampak. Satu orang tu murid saya, dia pergi jumpa saya, Ustaz, kau ni kenapa pakai seluar? Kenapa Ustaz? Kau menonggeng tadi alur bontot aku nampak daripada jauh. Depan tu, Ustaz memang tengok. Bukan aku memang tengok, mula-mula tertengok, kena tengok lagi kata aku. Tadi sebab tu lu berdosa engkau, aku pun berdosa. Cuba dah pakai macam ni, ingin nak pakai Ustaz. Boleh pakailah. Kain boleh luar. Bukan tak boleh, atau seluar kau ni longgarkan sikit. Ini kau menonggeng tadi, nampak nasib baik. Bontot nampak, kalau kau mengalah ke depan, benda Allah kau pun nampak. Ustaz ngada, ngotor cakap dia tu. Bukan ngotor, memang kau buat benda yang kotor, jadi kotor lah. Kau ngotorkan diri kau sendiri buat apa? Orang cerita nanti, aku tak cerita lah dengan kau, aku cerita. Kalau aku cerita dengan bini aku, wah awak, itu yang awak suka, agak dia cakap macam tu lah. Dah,
Jadi kita kena jaga semua sekali. Itu pakaian tadi yang sesuai dengan lebih-lebih dalam sembahyang. Tak? Kau nak pakai seluar jeans dan sembahyang, pakai, tapi pakai telekung. Faham tak ni? Jangan seluar, memang sah. Pakai stokin panjang, pakai sah tak sah? Tak nampak kulit, sah tak? Sah, tapi macam orang lelaki juga. Sembahyang kain sekeping, seluar dalam tak pakai, sah tak sah? Sah atas pusat, tapi tak ikut sunnah. Tak ikut sunnah pakaian itulah, pakaian cara agama itu tak ikut sunnah. Begitulah. Nakkan kesempurna. Kalau saya pakai jeans, seluar jeans, pakai t-shirt, baju panas selai, songkok tak pakai, saya jadi imam, sah tak sah? Sah, tapi tak sempurna. Tak sempurna. Jadi kita fikirlah. Kelima, keempat, kena yang sesuai itu pula, bukan untuk takabur, untuk riak dan kemegahan. Sekarang perempuan telekung macam-macam. Menantu aku ada tiga telekung berbeza. Mak tua dia pun, bini aku pun telekung putih. Menantu satu telekung ungu, yang satu hijau muda. Macam-macam telekung. Boleh tak boleh? Boleh, tapi jaga jangan sampai megah. Dia hijau, kita nak merah, nak lawa-lawa, jangan sampai. Ada perempuan dia ada pakai ni, baju ni kan, tudung ada yang 3 color pula. Dia 3, aku 4 pula. Jangan, itu dah tak riak, takabur. Dia ada pin satu je sini, dia 2 sini satu. Tengok, ada lagi yang 2, celaka dia 3 taruh sini satu. Tengok ada orang pakai 3, 4 pula taruh, sampai dia dekat pusat pun taruh. Ujung kain tu bergantung. Apa dia pasal? Bergantung. Satu tu kalau sini, waspit sini. Itu saya tak kata riak, tapi kalau riak hukum dia haram. Kalau telekung tadi, kan ada telekung yang ada manik-manik, sekarang macam-macam jual telekung tu kan. Itu pulang beli tak salah, pakai ni yang lawa-lawa, memang tak memang disuruh. Yang kiam ni telekung tu mati. Memang dia disuruh macam kain cantik macam ni. Ini dia. Tapi jaga jangan sampai riak. Takabur pula. Bukan takabur, dia mengutuk orang. Orang tu tak ada telekung macam aku ni dalam hati pun tak boleh. Pasti tak? Macam orang perempuan pergi belajar, tak mandi tak apa, dia basi gini semua ada. Macam orang kata tak? Orang kata apa dia buat. Lepas tu dah dengar orang kata make up lawa-lawa. Orang kata juga marin dia basi, kau make up kau main, kena kata juga. Betul tak? Jadi khairul umur awsatuha, pertengahan. Allahu akbar. Habis, jangan ada riak dan takabur. Kerana takabur dan riak ni pakaian Allah, bukan kita. Allah yang layak ada sifat takabur dan riak. Batu Nabi kata, siapa mengambil selendang dan tudung Allah akan campakkan dalam neraka. Selendang tu apa? Riak dan takabur tu hak Allah. Bila Allah kata, jalanlah kamu di muka bumi, tengoklah kehebatan kejadian aku. Satu contoh. Bukan takabur tu, tidak, memang hak dia. Dia boleh cakap. Besok pada hari kiamat, kita dah bangun pada kubur, Allah kata, manil ladzi mulkul yaum, siapa yang jadi raja pada hari ini? Wah, kami action tidak bukan action, memang layak dia. Tak ada orang yang hebat selebihan dia. Jadi layak dia. Kita ni tak layak. Kita kata kita punya cantik, ada orang lagi cantik. Cincin kita 11,000, bini Tok Najib berapa ribu pula. Contoh macam itulah. Kita kata kita ada lagi. Badan aku main cantik dan lawa. Ada lagi yang lebih lawa. Jadi kalau kita ingat itu, hilanglah sifat takabur. Ingat pula segala yang ada pada aku ni nikmat Allah. Buat apa aku nak riak takabur pula? Ni semua segala-galanya nikmat ni Allah yang punya. Suruh aku tawaduk, bukan suruh takabur. Lebih-lebih lagi tentang pakaian-pakaian sembahyang tadi. Anak dia, mak dia tak pakailah. Tapi kadang-kadang anak tu balik, menantu balik, beli ke mak dia telekung sembahyang.
Bini aku anak dia belikan, menantu beli daripada apa tu, Pahang. Bini aku tak pakai, tak nak dia dah biasa yang putih, yang tua-tua. Belikan yang hijau je, yang kan memang ada tu serkung tu kan. Kau pun gitu kau pakai yang colour apa? Ada ramai ni, ada tak kalian lain-lain? Ada, tapi jangan takabur, jangan riak. Boleh faham tak ni? Memang dah pakaian kita, bolehlah, tak ada masalah. Itu kesempurnaan pakaian. Keempat, kesempurnaan memelihara waktu itu ada 3 perkara. Waktu sembahyang supaya sempurna. Nombor 1, mengamati kehadiran waktu, berjaga-jaga, mengintai-intai kehadiran waktu, sama ada dengan melihat dengan melihat matahari. Dulu tak ada jam, tengok matahari, ambil kayu ukur. Kalau tengah hari dah lebih sikit, dah masuk zuhur daripada pusat. Kalau petang, bayang-bayang lebih tinggi daripada batang kayu. Faham tak? Lebih sana. Itu dah masuk asar. Kalau maghrib tengok ayam-ayam dah masuk reban, burung-burung dah tak berbunyi, itu dah maghrib. Orang dululah andai macam itulah. Ataupun melihat bulan dan bintang. Ada orang yang pandai tengok bulan timur dah keluar ni, ni dah mula masuk maghrib. Orang yang pandai lah. Tapi sekarang kita tak payah itu, kita tengok azan. Azan pula kadang Pak Bilal datang kejap tidak. Kobet. Imam datang, Pak Bilal tak datang, tak azan dia. Rupanya imam tak erti azan. Imam tak erti azan, segan. Suara dia segan. Bilal pula jangan jadi imam, tapi suara bagus. Itu hari kobet pula tak datang. Allah. Jadi telinga tak dengar azan. Yang Allah naklah mendengar azan. Tengah dengar azan tak boleh sembahyang, makruh. Dah habis azan sambung baca doa azan, barulah sembahyang. Faham tidak? Memang dah masuk waktu, tapi makruh kita sembahyang kerana menghormati azan. Hati ya. Tak, sembahyang tak boleh berhenti. Ada orang kata berhenti kan? Tak boleh berhenti, haram berhenti. Apa pasal kena berhenti pula? Dengar azan bukan suruh berhenti. Dengar je lah. Dengar. Jangan pula baca Fatihah, dengar azan, diam. Bila pula berlagu pula, ayyalal falah. Dia tak boleh, makruh. Kalau berhenti batalkan sembahyang, haram. Tak ada sebab kita membatalkan sembahyang dengan dengar azan. Tak ada sebab. Ya. Satu kampung masjid dengar azan, bila surau dengar azan ambil yang kos tempat lawak yang mana? Yang dekat kat mana? Kalau sini masjid lah. Dengar azan pula surau sana tu. Jauh rumah awak kat sini. Tapi nak bagus macam kita dengar azan kat TV lah. Azan kat TV tu sunat tak kita baca doa azan kat TV tu? Tak sunat. Tapi setengah ulama kata harus kita boleh baca, kerana menghormati akan doa akan azan. Tapi kalau kaset-kaset ni tak ada. Kita kaset itu rakaman. Faham tak? Tapi boleh juga kita menghormati akan kalimah-kalimah itu tadi. Bukan haram kita baca, tak haram atau tidak. Tapi tak macam lah kita baca benda yang tak baca pun tak apa. Tapi kalau yang biasa dia dengar kita tak baca, makruh hukumnya. Macam masjid tadi ada azan, tapi kita berhenti kejap kita baca doa. Meluklah. Yang ketiga, hati memikirkan janjinya bagi waktu. Jadi tak sempurna menjaga waktu ni, hati sentiasa memikirkan janjinya bagi waktu. Macam mana janjinya
bagi waktu. Mana dia berjanji lah, kata dia dah habis zuhur. Dah habis zuhur ni kan, alhamdulillah ya Allah, aku dapat sembahyang zuhur. Aku minta kau tunaikan pula aku dapat solat asar. Itu janji. Dia janji dengan Allah, kita nak sembahyang asar. Tiba-tiba langgar basikal mati, tak dapat masuk sembahyang asar. Mudah-mudahan dapat pahala sembahyang asar. Lepas solat asar berjanji lagi, ya Allah, alhamdulillah aku dapat solat asar, izinkan aku solat maghrib. Itu cara dia memikirkan. Dan bukan kita dah cakap begitu, kita berhati-hati tak? Ya. Habis belajar ni, alhamdulillah, habis belajar ni, ya Allah, izinkan aku belajar bulan hadapan. Macam itulah, supaya dapat pahala. Macam kau masak sedap-sedap, Kia buat air kopi kau memang sedap, saya cakap, ya besok buat lagi macam itulah. Tak, kita nunggu punya Kia tak datang, dah tak dapat air kopi. Macam itulah. Jadi itu sebab kita kena memikirkan janji kita, hati memikirkan janjinya dan bagi waktu. Hati kita dah berjanji tu, minta nak sembahyang lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Itu sebab kita berhati-hati tadi. Sempurnalah cara kita memelihara waktu. Yang kelima, kesempurnaan menghadap kiblat ada 3 perkara. Kesempurnaan menghadap kiblat 3. Supaya menghadap kiblat ni wajib menghadap kiblat dengan dada. Dada ke dada? Dada. Kalau dia kiblat ke sana, dia sembahyang kepala ke sana, boleh tak? Boleh, tapi makruh. Yang penting hati dia, dada dia mesti ngalah ke muka kiri kanan, depan ke belakang tu makruh. Hati mesti mengalir, dada mesti mengalir ke kiblat. Tapi kan saya cakap tadi, kalau di Mekah, kepala, mata, hati semua kena mengalir ke Kaabah. Batu sunat kita memandang Kaabah. Betul, kalau pergi Mekah, pergi umrah, jauh-jauh sembahyang, cari ruang yang boleh nampak ke Kaabah. Celah pintu nampak Kaabah. Itu dia. Ini ada hikmah di besok pada hari kiamat, Kaabah ni akan menjadi saksi segala amalan kita. Menghadap kepada Allah dengan hati. Sebab itu Nabi kata, apakah kita semayang, mesti kita ada sifat ihsan. Ihsan tahu? Mahwal ihsan, kata Jibril. Apa tu ihsan? Nabi kata, apa tu ihsan wahai Jibril? Jibril kata, ihsan itu antaraka. Mana? Soalnya engkau melihat Allah. Apakah engkau melihat Allah Ta'ala dalam sembahyang tadi? Walaupun kau tak nampak Allah, tapi dalam kau yakin Allah tetap melihat engkau. Itu ihsan. Itu sifat Jadi menghadap kiblat, menghadap kepada Allah dengan hati, sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar Allah. Lepas tu bacaan sunat pula, Allahu Akbaru kabira, Allah yang maha besar dengan penuh kebesaran. Itu sunat tadi, menguatkan yang wajib. Faham? Itu sunat. Jadi menghadap kepada Allah dengan hati, bukan dengan anggota. Dengan hati. Anggota mengalir ke kiblat, hati menghadap kepada Allah. Ingat Allah lah, senang cakap. Dia ingat aku ni sembahyang, aku ni sempat. Kalau kita rokok, ingat aku ni mengendah diri pada Allah Ta'ala. Kalau kita sami Allahu liman hamidah, aku mengagungkanmu wahai Tuhanku. Allahu Akbar. Itulah dah. Aku mendekatimu ya Allah, gugurkan segala dosa-dosaku ya Allah. Itu contoh dari segi amalan kita. Yang ketiga, hati khusyuk. Khusyuk maknanya betul-betul ingat Allah, tawaduk, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, tak ada takabur, tak ada riak, dan merendah diri dengan anggota. Jadi hati sifat dia khusyuk dan tawaduk. Dan anggota merendah diri. Contoh, kita rokok, Allahu Akbar, rokok kan, ya Allah Tuanku, aku merendahkan diri padamu ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa aku ni gugur dengan sebab aku rokok dan sujud. Itu dia punya hikmah dia.
Jadi hati khusyuk pada Allah, tak ingat yang lain. Tu tetap pada Allah Ta'ala. Dan merendah diri dengan anggota merendah diri. Contoh kita sujud, naik tidar, aku menghormatimu ya Allah. Kita takbir, anggota Allahu Akbar, angkat tangan menunjukkan keinsapan kita, mengaku salah dengan Allah. Macam itulah. Jadi merendah diri tak tu? Orang yang ngaku salah merendah diri tak? Merendah diri. Begitulah. Jadi kesempurnaan kiblat itu 3 perkara. Satu, menghadap kiblat dengan hati. Menghadap kepada Allah, menghadap kiblat dengan dada. Menghadap kepada Allah dengan hati. Beza dengan hati mengingati Allah. Walaupun kita tak nampak, maka Allah tetap melihat kita. Itulah dia. Itulah Nabi kata, sedekat-dekat hamba Allah dalam semayang dengan Tuhannya semasa sujud. Sujud tu pula kita tak merendah di sujud. Ya Allah, Tuhan sujud paling rendah dengan Allah Ta'ala. Sebab tu haram rokok dan sujud di depan kerana manusia. Hukum dia haram. Kelima, kesempurnaan niat itu ada 3 perkara. Tiga sebenarnya. Dalam mengetahui semayang apakah yang didirikan, baru sempurna. Ni nak semayang tak tahu semayang apa dah sebenarnya. Apakah tak tahu semayang apa, kasat dia dah tak ada. Kasat artinya saja aku semayang. Ta'arud fardu, ta'yin zuhur. Jadi kalau dia tak tahu waktu, tak ada ta'yin, tak sah semayang. Usalli pada maghrib, dia tak tahu. Usalli Allahu Akbar, semayang apa aku ni? Tak tahu. Tak ta'yin dia tak ada. Zuhur ke asar ke maghrib, itu ta'yin. Sebab itu dalam takbiratul ihram ni yang wajib 3 je. Qasad, mana dia? Allahu Akbar. Dalam hati mesti sebut saja aku sembahyang. Itu qasad. Bukan saja aku berjoget, saja aku menyanyi, tak. Sahaja aku sembahyang, menyembah Allah. Saja fardu, itu ta'arud dia, fardu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur. Ta'yin zuhur, nama sembahyang. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Saja aku sembahyang, ta'arud. Qasad. Ta'arud menerangkan keadaan dia fardu. Saja aku sembahyang fardu atau sunat. Ini fardu. Ta'yin dia maghrib atau asar. Itu yang wajib. Yang saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat sunat sebut. Dalam hati 4 rakaat sunat. Kerana Allah Ta'ala pun sunat. Tak ingat pun tak apa. Memang kita sembahyang kerana Allah. Tapi sunat dalam takbir tu saja aku sembahyang fardu zuhur. Ini dah wajib. 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu sunat. Boleh faham tak? Ini kan nak habis itu usalli Allah, dia tahu saja aku sembahyang fardu zuhur. Dah lah, nak ingat 3 rakaat kerana Allah Ta'ala tu Allah. Tak payahlah, 3 tu dah cukup lah. Saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala tu sunat. Elok buat, bukan tak elok buat, elok buat. Itu sebab tu itu yang kata orang tak ada niat kerana Allah pun sah, betul lah, sunat, tapi tak sempurna kalau kita tinggalkan. Habis. Yang ke-5, hendaklah mengetahui sembahyang apakah yang didirikan. Kalau tak tahu, tak sah kasat dia. Jadi tahu supaya kasat dia sah. Tak tahu, kasat dia tak sah. Apakah tak sah kasat, syarat takbir tak cukup. Kasat, ta'arud, ta'yin mesti ada. Kesempurnaan niat. Yang kedua, hendaklah mengetahui bahawa ia berdiri antara hadapan Tuhannya dan dia melihat hambanya. Dia mesti tahu dia ni berdiri depan siapa. Sebab tu Nabi kata, kalau kita tak nampak Tuhan, kita yakin Allah tetap tengok kita. Dan melihat hambanya. Oleh itu hendaklah ia berdiri dengan penuh semangat dan tenang hati. Tak ada gelisah. Kalau boleh jangan ingat apa-apa depan Allah ni. Allah. Kita ingat ni dalam mengingati Allah dengan penuh semangat
Taat, tawaduk, khusyuk dan sebagainya. Yang ketiga, hendaklah diketahui bahawa Allah mengetahui. Hendaklah kita faham, tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau itu hati kita jangan ke lain. Maka semayang tetap ingat Allah. Maka dengan sebab itu, segala perkara yang berkaitan dengan keduniaan yang membimbangkan, mempengaruhi hati seseorang, hendaklah diselesaikan terlebih dahulu sebelum takbiratul ihram. Kata kita semayang, bini ajak makan tadi, bang makan bang, bang maghrib, kau semayang dululah, nasi dah ada atas meja. Sekali tengah semak usalli pada maghrib, Allahu Akbar, kan kering-kering melekat masuk ke hidung. Allahumma, itu sebab tu kena tunggu tadi, makan selesaikan dulu. Tapi jangan banyak makan tu, tersendak, tak boleh bangun sembahyang pula. Macam bulan Ramadan, banyak nak buka, 8 hari 8 dia caut tala dah 8 cawan. Lepas tu tak boleh bangun, kangkang kalau tertidur dah tak sembahyang. Bukan macam itu. Yang ketiga, hendaklah diketahui bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maksud kita semua itu kita tahu, Allah tahu. Sebab itu kata ulama, sembahyang kita ni ibarat Allah Ta'ala buat satu bangunan. Tahu, bangunan ni ibarat raja. Seorang raja membuat bangunan yang besar, indah, cantik. Bangunan dah siap, raja buat bermacam-macam jenis makanan dan bermacam-macam minuman. Kata ada 10 makanan, 10 minuman. Setiap jenis makanan tu dan minuman tu 10 kali rasa. Tak sama rasa. Air ada 5 macam, 5 kali rasa. 5 jenis rasa. Tak sama. Lepas tu raja tu kata, makanlah minuman sepuas-puasnya, supaya engkau tahu akulah yang menyediakan makanan tersebut, supaya engkau dapat taat dan membesarkan aku. Begitulah Allah, kata ulama. Dia menyediakan sembahyang ni ibarat dia menyediakan makan dan minum. Makan tu mana? Rukun-rukun sembahyang. Yang wajib tu makan. Rokok, sujud, Fatihah, itu rukun. Jadi sempurnakan rukun tu betul. Kata rokok, dah tegak, Allahu Akbar, dah berhenti bar, baru baca Subhana Rabbiyal A'la wa azimi wa bihamdi. Lambat-lambat, Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi rokok tu makan pun betul-betul makan. Ini belum makan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal azim. Tak boleh lah, mesti dah tumakninah, diam, baru baca. Faham tak? Ni nak cepat sangat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dah ke bawah dah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Berhenti kejap, baru rokok, Allahu Akbar, dabar tumakninah. Itu saktah sekejap. Lepas tu Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali. Memanglah lambat sikit, tapi sempurna. Ini awak makan pun tak sempurna, bacaan minuman pun tak sempurna. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal azim, macam mana? Kalau minum elok-elok, Subhana Rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal azim wa bihamdi. Engkau yang tak minum pun, aku nampak lah, malaikat tengok gitulah, elok dia punya baca. Ni kau dah minum, dia akan terbelekit pula orang tua ni kan. Contoh macam tu lah. Jadi elok-elok baru sembahyang kita cantik. Itu besok apa kali kita nak mati, dia duduk kat kita, tengok kita, Kia, aku ni sembahyang kau, Kia, setakat ni je kau buat aku. Begitulah dia tu tengok kita. Kalau kita sembahyang cincai, sembahyang kita tergantung antara langit dan bumi. Takut besok dalam kubur dia duduk tepi kita, Quran dan sembahyang kita ni. Allah pada masyar begitu juga, dia ada teman dia.
Inilah orang Islam untung. Baca Quran sama semayang. Itu semayang dalamnya ada baca Quran. Kalau baca Quran lagi bagus. Itu maksud dia. Allah, jadi niat tu faham Jadi yang wajib niat tu saja aku semayang fardu. Itu yang wajib. 4 rakaat, 3 rakaat tunai, qada kan itu lain cerita. Itu sunat. Boleh faham ni? Kalau dalam semayang dia sampai saja aku semayang fardu zuhur. Allahu akbar saja aku semayang fardu zuhur. Cukup lah. Tapi kalau boleh sampai 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, lebih baik. Faham tidak? Itu dia. Jangan kata tak payah, tak boleh, lebih baik. Maka dengan itu segala perkara yang berkaitan dengan keduniaan yang membimbangkan, mempengaruhi semayang hendaklah diselesaikan terlebih dahulu. Ini kita macam tu lah. Saya dulu time niaga kayu, saya cerita awak, tengah semayang asar, orang pun datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tak jawab dah semayang. Anak saya jawab. Waalaikumsalam. Apa pakcik? Ayah mana? Ayah tengah semayang je. Dia balik lambat tadi. Apa hal pakcik? Kita dengar orang bawah. Nak bayar hutang. Hutang apa cik? Hutang zinc. Saya bilang kayu dulu. Hati berderau. Yang hutang sekeping ke? Yang hutang sebuah rumah ni? Banyak hutang pakcik? Allah sekeping. Allah dah kata jangan sekeping. Yang datang, yang sebuah rumah tak datang. Itu dunia. Tak percaya awak baru beli motor baru. Kunci tinggal kat motor. Apa semayang asar. Anak pun start. Berkata tak hati awak? Ke mana nak dia pergi? Itu dunia lah tu. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu, jaga motor lu kemas betul-betul, baru pergi semayang. Pasal dia mempengaruhi tadi. Hendaklah diselesaikan terlebih dahulu, makan, minum dan sebagainya. Nak kencing, nak berak, selesaikan lebih dulu. Ni tengah-tengah semayang macam tu. Tadi tak ada dalam hati kata, maknya berak pula. Tadi takut tak nak berak. Itu macam-macam boleh pengaruhi semayang kita. Habis yang ketujuh, kesempurnaan takbir itu ada 3 perkara. Dah pukul apa ni? Sikit lagi 10.30 pun. Kesempurnaan takbir. Tahu takbir? Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Tak payah ke tu tak payah. Salli pada maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Alamak, nak qalqalah pula situ. Tak payah. Allahu Akbar. Akbar. Cuba sebut. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Tak payah ke lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirah begitu. Allahu Akbaru kabirah. Cuma baca Allahu Akbar kabirah. Kalau kita dah baca A'udzubillah, tak payah baca Allahu Akbar kabirah. Salli pada maghribi sasar katina adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar kabirah. Tak payah. Terus baca Fatihah. Kalau dah baca A'udzubillah atau Bismillah, terus baca Fatihah. Kan itu ayat Fatihah. Boleh faham ni? Yang ada dia lepas banyak dah. Dah baca Alhamdulillah. Allah lupa pula Allahu Akbar kabirah. Ulang balik. Itu makruh. Faham? Kalau tertinggal, dah baca surah, baca Fatihah, dah baca A'udzubillah atau Bismillah, tak payah ulang balik doa iftitah. Terus baca Fatihah. Faham Cuma baca nak betul. Usalli pada maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Situ takbir. Allahu Akbar kabirah sunat. Jangan sambung. Usalli pada maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsira. Tak boleh. Tu tadi wajib, yang ini sunat. Jangan sambung. Saya dah dengar satu Pak Imam sambung. Saya duduk belakang dia. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tak, kalau dia tahu Allahu Akbar itu doa apa tu takbiratul ihram, disambungkan dengan kabira, itu sembahyang dia makruh.
Tapi kalau dia anggap Allahu Akbar tu kabirah tu satu, mana doa iftitah, sembahyang dia tak sah. Kerana tak ada takbiratul ihram. Ada faham tak? Jadi jangan jadikanlah takbiratul ihram lain, doa iftitah tu lah lain. Takbir ditakbirkan dengan takbir yang pasti sah. Macam mana? Kalau dia Allah Akbar, Allah Akbar, tak boleh panjang. Salli pada maghrib istasar keadaan nilai tak. Allahu Akbar tak sah. Salah gaya murtad. Kerana menambah alif hamzah istifham. Adakah Allah itu maha besar? Jadi ragu tak? Allah dengan besar kesempurnaan agung. Dia kata, adakah Allah itu maha besar? Jadi kita tak yakin tentang keagungan kebesaran Allah, jadi murtad. Ada faham tak? Kalau faham makna, kalau tak faham, tak sah sembahyang. Faham tak ni? Jadi tu pendek. Allah tu boleh panjang, lafzul jalalah. Sampai 7 alif 14 harakat boleh panjang. Allah sampai 14 panjang tu. Allah baru satu sampai 14. Itu panjang tak apa. Tapi bar dia pendek balik. Allahu Akbar. Faham? Kalau bar panjang, makna dia lain. Allahu Akbar, tak masuk-masuk barkaan. Maknanya walau masuk pun panjangkan, batal sembahyang. Kerana mengubah makna. Allah gendang seperti gendang yang besar. Bukan Allah maha besar. Allah seperti gendang yang besar. Menghina Allah Ta'ala, tak sah sembahyang. Itu dia kata kesempurnaan tadi, dia kata mesti dengan pasti sah. Jadi jangan panjangkan alif, jangan panjangkan roh akbar. Boleh faham? Cuba sebut Allah. Boleh lah Allahu Akbar. Ni kena belajarlah, ulang balik. Kemudian diangkat tangan berbetulan selaras dengan dua belah telinga. Tangan selaras dengan dua belah telinga. Ke belakang lepas pun tak boleh, kini pun tak boleh. Supaya sempurna dia punya sunat dia. Faham tak? Dia ada takbir tetek aja, dengan tetek aja. Allah. Ni. Dia ada takbir ketek bawahnya. Allah. Orang tengok masjid dah macam-macam. Orang lelaki lah. Jadi yang betul, hendaklah diangkat tangan ni tadi serentak dengan lafzul jalalah. Tadi asal mula je dah boleh. Usalli pada maghribi salat ketiadaan lillahi ta'ala. Angkat. Allah ni. Ni di bawah ibu jari, di bawah anak telinga. Ni jari-jari di atas. Kemudian tangan ni mesti bertentangan dengan bahu. Kalau gini tak boleh. Allah di lepas bahu. Makruh. Faham tak? Dia mesti bertentangan. Mana gini je lah. Kalau perempuan tak bayangkan ni. Kata dia ada tetek, dapat tetek. Allah. Muka aku mencakap, tahu dia aku cakap apa. Kau ada tetek tak? Ada lah. Muka aku cakap tetek, kau tetek siapa? Mana? Ni belajar kan apa ni kena betul. Faham tak? Katnya. Jangan gini. Atau orang tengok tak elok. Ni dapat saja je. Salli pada maghrib sasar. Mula bawah. Naik. Allah. Yang ada gini. Allah. Ini orang azan. Sama juga iktidal. Sami Allah. Ni tangan gini. Tepik paha. Tangan ngadap kiblat. Tapak tangan. Tadi nak turun rokok, nak naik balik kan senang. Allah. Bukan macam kapal laut punya bot tu gitu. Kapal terbang tu naik tak. Faham? Senang sembahyang ni, tak ada pusing. Tu orang perempuan, orang lelaki sami Allah liman hamidah, celah
kelengkang tak tahu, tak buah apa dia pegang tak tahu kapan. Beliau makruh, jadi jangan begini pun tak boleh, mesti gini. Faham tak ni? Oi, macam mana ya? Atas peha pun, atas peha tadi tahu peha begitu kangkang tadi. Jadi angkat senang ni. Itu cara nak sempurna takbir. Dan Allah lebih kurang lah, agak-agak dia nak tengok. Tak payahlah, agak-agak je gini. Agak-agak kan. Kalau gini kan salah, tak sampai sini. Kalau gini kan salah, tapak kaki, tapak niat memeling ni salah. Kalau gini, Allah salah juga nadah apa tu. Gini, cuba buat gini. Macam orang putih nak kena tembak, hands up. Faham tak? Ada hands up macam ni. Jadi jangan ada takbir tetek dan takbir ketek. Tahu? Ketek monyet. Kalau angkat tangan tu tengok monyet tu. Macam tu lah. Tetek tu dan tetek je. Faham ni? Angkat tu. Cuba. Sembahyang maghrib cuba. Usalli pada maghribi. Jangan angkat dulu wajib. Bawa dulu. Usalli pada maghribi sasar ketadaan lillahi ta'ala. Cuba angkat semua. Allah. Tu tengok mana yang betul. Jangan turun. Allah. Gini faham ni? Dan gini tak mau. Gini. Gap sakit ke tangan tak tahu gini. Gini betul lah. Tegak gini betul lah. Dan gini tak mau. Gini tegak. Tegak lebih kurang lah. Ya, gitu. Memanglah. Bukan gitu. Tegak betul gini tegak. Ni bersentangan apa? Baru gitu. Faham Allah. Lebih kurang lah, bukan nak betul-betul. Tapi kalau dah gini dah memang nampak no salahnya. Betul tak? Dengan tetek nampak no salah tak? Kalau gini segini sikit pun tak apalah, lebih kurang. Tapi kalau dah gini, Allah nampak salah tak agak? Kalau tergini sikit tu kulihalah, ya tak? Kalau dah lepas kembali, Allah Akbar, nampak tak salah dia? Nampak tak? Dia mesti setentangan dengan bau, angkat itu bau. Jadi dah belajar lah jadi supaya mudah-mudahan lah sembahyang kita jadi saksi amal kita besok di hari kiamat. Tendak dia jadi teman yang rapat dengan kita besok. Kita mati bangkit ditunggu kita. Sembahyang ni datang dari saksi pada kita besok. Ni kalau sembahyang dia cincai. Yang ketemu kemudian hendaklah ditakbirkan dengan takzim dikala hati hadir kepada Allah. Takzim membesarkan Allah, bukan pada yang lain. Meniat mesti nak membesarkan Allah. Aku menyerah diri padamu ya Allah, Kau maha bersama aku ya Allah. Macam tu lah. Cukuplah sampai sini. Dah pukul 10.30 dah. Dah jadi 1 jam setengah. Jadi mudah-mudahan besok kita sambung. Tolong tanda ni ke-8 kesempurnaan qiyam. Apa nak qiyam? Berdiri. Kesempurnaan qiyam. Jadi sampai sini besok habis. Cuba tu ibu-ibu tengok yang akan datang pula kita. Tapi sebulan sekali lah, payahlah belajar nak habis. Ini besok habis ni kita ambil karamah bagi orang yang sembahyang, jenis-jenis amalan sunat dalam kepentingannya. Semua ni bab sembahyang semua ni. Jadi kalau ibu-ibu boleh bertahan, boleh belajar sampai habis kitab ni, insya-Allah ibu-ibu pakar lah bab sembahyang. Saya jamin ni lah. Saya tengok murid saya Batu Pahat tu dah nak habis. Saya soal balik, tengok cara dia sembahyang. Dia pun ngaku, memang ustaz, kita dulu tak tahu ustaz, dah tahu ni kita sembahyang, alhamdulillah lah kata dia. Bacaan-bacaan kita teratur, tak ada tergaba-gaba mata, tercepat-cepat sangat tak ada. Begitu dan syukur kepo saya pun tetap dapat buat qabliyah dan ba'diyah. Jadi sikit-sikit lah kita latih sembahyang. Kerana kita ni banyak tuan-tuan, satu hari 24 jam kita bercakap. 24 jam hidup kita ni dengan Allah kita bercakap tak berapa minit aja. Betul tak? Kadang dengan kambing, dengan lembu, dengan pokok roket bercakap. Tapi dengan Allah yang cakap yang 10 minit tu pun kita tak sabar. Cuba daripada awal hingga akhir tu kita bercakap dengan Allah tu. Usalli saja aku semayang ya Allah. Nampak?
Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat engkau ya Allah. Cakap. Lepas tu kita Allahu akbar, engkau maha besar ya Allah. Bercakap tu. Baca lagi Allahu akbaru kabira, engkau yang maha besar ya Allah dengan penuh kebesaran. Walhamdulillahi katsira, engkau yang berhak dipuji ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci engkau pagi dan petang ya Allah. Makna pagi, petang, siang, malam aku tak mengata engkau, aku tak menghina engkau, aku tak mengutuk apa juga yang kau laksanakan dalam dunia ni. Aku redha semua kali. Cuma elok tu tahu. Makna kalau kita faham lah. Subhanallahi bukratan wa asila, pagi dan petang. Wajah tu aku menghalakan diriku pada dirimu ya Allah. Wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi tempat aku berteduh dan tempat aku hidup. Hanifah muslimah, aku janji ya Allah, aku tegak di dalam akidah yang sempurna, tauhid yang sempurna. Wa ma ana minal musyrikin, aku janji aku tidak jadi orang yang kafir ya Allah. Inna salati, semayangku ya Allah, wa nusuki, ibadat-ibadatku ya Allah, wa mahyaya wa mamati, hidupku siang malam ya Allah, lillahi rabbil alamin, kerana engkau lah ya Allah. Mana hidup aku ni nak buat arahan engkau, yang kau tak bagi aku tak buat, itu baru kerana Allah. Betul? Mak ni kamu tak ngayang-ngayang, mak bangla ajak jalan kamu, mak tak ada. Allah, aku kerana bapak engkau ni, aku hidup ni kerana bapak engkau lah, aku tak boleh keluar rumah, tak boleh ikut jantan lain, kerana aku ada laki. Faham? La syarika lahu, aku janji ya Allah, aku tidak syirik padamu ya Allah, tidak menyekutukanmu ya Allah. Wa bizalika la syarika wa bizalika umirtu, begitulah pengakuanku ya Allah, aku diperintahkan semua macam tu. Ujung wa yamatil la syarika wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin, aku janji ya Allah, hidup aku ni berserta bersama-sama dengan orang Islam. Jadi kita hidup tak ada dengan orang kafir, yang bersama kita orang Islam. Ada musuh tak kita sama Islam? Tak ada. Itu sebab depan siapa kita ngaku ni? Kita ni orang Islam, selera kita depan Allah. Dah begitu ngaku, berani tak kita tak tegur sama orang Islam? Tak boleh, kerana kita dah janji dengan Allah. Wa ana minal muslimin, aku seorang, wa ana, saya, minal muslimin, aku ini ya Allah, diriku ini bersama-sama dengan orang-orang Islam yang lain. Faham tidak? Sebab itu kita bersyarikat, berkongsi dengan orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam, hukum dia murtad. Contoh dalam pilihan raya katakan. Contoh ada orang kafir bertanding di AP, tak apalah kita cakap. Ini akidah. Orang UMNO, orang Islam. Kita pangkah orang kafir kerana kita satu kumpulan dengan dia. Niat kita nak menjatuhkan Ahmad tu tadi. Boleh jadi murtad kalau kita faham. Tapi kalau kita tak ada niat nak jatuh, sengaja main politik itu je, itu kulihan. Jangan niat. Contoh, sebelah kedai Pak Ahmad katakan, atau kedai Puan Aminah, sebelah Ramasami kafir. Boleh tak kita beli kedai Ramasami tu? Boleh tak boleh? Boleh, harus. Lebih-lebih lagi kalau kedai Islam tu terlalu mahal. Gula sekilo RM10, tempat orang kafir RM9.5. Kita kena pilih. Tapi jangan niat nak jatuhkan orang Islam. Itu tak boleh. Niat kita tak mau. Beli tu kita kena fikirlah yang mana untung mana, tapi niat jangan niat nak menjatuhkan. Kalau itu tak selamalah. Tapi kalau niat nak menjatuh, dia buat selama-lama, kawan-kawan pun diajak juga. Itu kerana nak menjatuhkan. Itu niat lebih baik. Kalau itu tak boleh lah kita beli kedai Cina. Bukan tak boleh. Boleh. Contohlah santan kelapa tu je. Kedai Cina RM2.80, kedai Melayu RM2.30, kedai Melayu RM3.3, kedai Cina RM26, RM27, RM28. Kalau kita beli 10 dah berapa? Betul tak? Tapi kita beli, tapi jangan niat menjatuhkan. Mana lain kali kita beli tempat dia, cakap dengan dia, Mat, kedai Cina ni Mat, saya cakap kelapa ni RM2.8 je Mat, engkau sampai RM3.3, 50 sen selisih.
Aku ada duit tak apalah, kalau orang tak ada duit kanya je. Jadi orang nak datang kedai kau pun cuba kalau fikir, dia beli kedai Cina dapat 5, kedai kau dapat 4, dia orang susah. Jadi biarlah seimbang. Macam mana ustaz, aku pun ambil kedai Cina situ, berapa kau ambil ke situ? Itulah jadi kita sikap lah. Faham tak? Itulah. Macam kita jual kat pasar tu, aku ada jual keledek yang sama, Cina ada jual keledek, boleh kau beli tempat Cina tak apa. Fikirlah, tanya masalah, ustaz keledek ni berapa sen, ni berapa sen. Aku kata keledek ni sekilo RM8, tempat Cina RM6. Baik boleh tempat. Tak apa, jangan dia nak menjatuhkan Ustaz Sulaiman. Ini ada bawa keledek, ada bawa nenas, lawa-lawa. Ada buah anggur merah, anggur hijau, ada buah dokong, semua ada. Yang makan peri pun ada, yang nak beli pun ada. Tapi belah sana aku tak tahu, sebelah sini tadi minta maaf siapa nak pergilah sebelah sana. Boleh hutang aja halal, cakap terang aja. Tapi jangan kata dah halal kau tak nak bayar, niat nak bayar, kalau mati terlupa halal. Faham? Aku tak nak nyusahkan kau. Bukan aku menjaga dia nak cari kaya, tak ada. Cari sunnah Nabi SAW. Ya. Dokong sekarang mahal, dokong emas sekilo setengah RM10. Sekilo setengah RM10. Wallahualam. Dah siap bungkus. Tak ada duit, hutang. Tapi tak banyak, 10 bungkus saja. Wallahualam. Baca Fatihah untuk arwah yang mewakafkan masjid ni. Ada sesaudara yang meninggal, tak ada Ya? Ada. Siapa nama dia? Mutmainah. Orang mana? Lelaki? Ada belajar ni? Allah, kenapa kau tak cakap? Berapa hari dah? Ya? Selalu duduk kat mana dia? Dah tua muda? Itu aku cakap kat kelas kita ni tak bergambar masing-masing, macam pesakak buat bergambar ni senang. Yang ni ustaz, ni dah meninggal. Yang ni ustaz, yang tu ni baru kahwin ustaz semalam. Berapa tahun umur dia? 75. Tahu juga kita. Faham tak? Kan bagus. Kita baca Fatihah lah sekali untuk dia. Mutmainah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hafaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apun maaf ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung minggu depan, minggu ke 3. Minggu 3 2 kali Dua minggu 3. Minggu pertama saya tak ada, saya ke Batu Pahat ni nak cepat sikit lah, cepat sembahyang dah habis cepat sikit. Boleh salam? Salam boleh? Boleh. Kaki dah salam, tanya dulu. Mat, habiskan air putih dia. Jap. Sedap ni Mat. Sikit dia nak balik lah. Siapa nak beli belah sana Baik kasut pergi sana. Aduh.